KPM. Wow. Banyaknya makanan. Dah lah saya belum makan makanan belum makan untuk sarapan pagi tadi, tapi mungkin yang ni untuk saya kan. Saya nak pilih yang mana untuk makan? Ini ada roti. Ada donat. Wah. Hai Sean. Hai cikgu. Okey cikgu, saya nak tanya ni, kenapa ada banyak sangat makanan kat sini cikgu? Untuk saya ke? Okey Sean, kita boleh kongsi, tapi sebelum tu kita nak meneroka dulu tentang fermentasi sebelum kita berkongsi makanan ya. Kena kongsi makanan bukan untuk saya. Kalau macam tu untuk siapa? Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven. Dan sebelum kita mulakan, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, bila pakai itu kena pakai dengan betul, meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu, serta kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Dan apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan seperti yang anda nampak tadi pada permulaan program kita, anda nampak seorang cikgu kan? Dia dikenali juga ataupun beliau dikenali juga sebagai The Teacher in Sari. Itulah dia Cikgu Rama. Hai cikgu, selamat pagi. Hai Sean, hai. Selamat pagi. Cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata kita amalkan SOP seperti yang mereka nampak, jarak di antara kita memang jauh kan cikgu? Saya rasa dah lebih daripada 2 meter kan cikgu? Ya. Okey, di hadapan saya ini ada gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Silakan, saya pakai Sean. dulu. Cikgu pun pakai sekali. Okey, ni nanti saya kena alihkanlah sebab SOP ni kita tak boleh letaklah hand sanitizer dekat makanan kan cikgu? Ya. Okey, baiklah cikgu, saya nak minta cikgu untuk kenalkan diri cikgu lagi sekali kepada murid kita yang sedang menonton. Selamat pagi semua. Saya Cikgu Rama Lechmi Adimulam dari SM Sains Alam Shah. Saya juga dikenali sebagai The Teacher in Sari. Memang setiap hari cikgu pakai sari ke sekolah cikgu? Tidak Sean, tapi saya suka sangat pakai sari. Memang cantiklah cikgu nampak hari ni dengan Terima bahan kasih, hiasan cikgu. terima Memang kasih. nampak cantiklah, terbaiklah cikgu. Dan bukan kita berdua sahaja hari ni kan cikgu? Ya, hari Kita ini juga- saya ada pelajar-pelajar saya juga. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Itulah dia muka-muka kacak. Semuanya daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah, Kuala Lumpur. Nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Irsyad. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Cikgu dan Abang Sean dan rakan-rakan yang sedang menonton. Nama penuh saya Muhammad Irsyad bin Adlan. Abang Sean boleh panggil saya Irsyad. Alright, terima kasih Irsyad. Dan seterusnya kita ada Ihsan. Selamat pagi cikgu, selamat pagi Abang Sean. Nama saya Ihsan bin Ishak, boleh panggil saya Ihsan. Okey, terima kasih Ihsan. Seterusnya Amsyah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amsyah Dahab bin Muhammad Zamrul Yamin. Boleh panggil saya Amsyah. Okey, terima kasih Amsyah. Kita juga ada Rais. Assalamualaikum, selamat pagi cikgu, selamat pagi Abang Sean. Nama saya Rais Iskandar bin Nazrin, boleh panggil saya Rais je. Terima kasih. Kita juga ada Haris. Hai, selamat pagi. Nama saya Haris Ruzaiman bin Izuli Ruzaiman, boleh panggil Haris. Terima kasih. Dan yang terakhir Saiful. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Abang Sean. Nama saya Saiful Zikri bin Zaidi, abang boleh panggil saya Saiful. Okey, terima kasih. Dan sebenarnya saya nak tanya anda semua, anda dah makan ke belum? Dah. Dah makan. Maknanya makanan ni untuk saya lah cikgu. Okeylah, baiklah cikgu. Sebenarnya saya nak tanya, apa kaitan ataupun apa yang kita akan teroka pada hari ini? Adakah itu jenis-jenis makanan yang ada di Malaysia ke apa cikgu? Tak Sean, sebenarnya hari ini kita hendak meneroka tentang fermentasi. Fermentasi adalah satu proses yang sangat-sangat berguna dalam industri makanan. So itu yang teacher hendak tekankan untuk slot teroka hari ini.
So sebelum itu boleh tak saya hendak berbicara dengan murid-murid saya dulu? Boleh cikgu, silakan. Okey, hai. Selamat pagi. Okey. Hai, teacher. Alright, okey. So hari ini saya dengan Abang Sean akan bersama anda dan kita akan meneroka tentang fermentasi. Okey, anda sudah bersedia? Di rumah? Dah bersedia. Okey, sebelum kita masuk kepada apa itu fermentasi, saya hendak mencungkil dulu apakah pengetahuan sebelum apakah yang kita telah belajar sebelum ini, topik sebelum ini ya. Okey, so kita telah belajar tentang respirasi aerob, betul? Betul. Itu adalah topik sebelum kita. Kerana dia ada kaitan, Sean. Kita perlu selalu mengingatkan pelajar tentang apa yang kita belajar sebelum itu, ya. Okey, Rais, boleh tak bagi tahu saya apa itu respirasi aerob? Respirasi aerob adalah pemecahan glukos is the breakdown of glucose involving oxygen to produce chemical energy. Ya, okey. Some of my student ni dia ni adalah pelajar DLP. Sebab itulah kan. Bahasa kan? Ya, okey. Tapi jawapan Rais adalah betul. Okey, respirasi aerob adalah penguraian glukosa yang menggunakan oksigen secara lengkap untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Bagus, Rais, bagus ya. Okey, tapi saya nak tanya juga ya. Sean juga fikirkan apabila saya tanya because kita nak teroka sama-sama ni ya. Apa soalan tersebut, Ibu? Ya, okey. Kalau masa biasa kita ada oksigen, kita ada glukosa, kita boleh membuat tenaga, tak ada masalah. Tapi kalau organisma ini atau kita sendiri tidak mempunyai oksigen, apa nasib kita? Apa akan terjadi? Saya rasa kalau kita nak tahu jawapan tu, kita akan kembali semula selepas ni. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV merupakan platform terkini pendidikan. Kita akan melalui satu momen di mana perkongsian ilmu itu sangat jelas. Tip-tip yang mudah, teknik-teknik yang berkesan, guru-guru yang berpengalaman. Mari kita sama-sama menonton Didik TV. Sekarang, saya dapat mengikuti pelajaran dengan lebih jelas. Melalui pembelajaran ini, saya berasa lebih yakin untuk menghadapi peperiksaan. Terima kasih Didik TV. Elakkan jangkitan wabak COVID-19. Amalkan rutin kebersihan dengan teliti, terutama mencuci tangan dengan bahan disinfeksi. Amalkan menutup hidung dan mulut jika bersin dan batuk. Elakkan menghadiri perhimpunan atau tempat awam yang sesak. Jika simptom berikut muncul, dapatkan rawatan dengan segera. Maklumkan sejarah perjalanan anda kepada doktor yang merawat. #MPB Prihatin. Sudahkah anda mencuba perkhidmatan digital KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempah slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat akan menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Pesakit juga kini boleh menjalani penilaian kesihatan susulan secara maya. Doktor yang bertugas akan merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Kembali bersama kami di Aktif Didik TV dan ini episod Kemahiran Sukan Hoki. Kemahiran asas dalam sukan kriket. Kemahiran sukan olahraga. Ini masa untuk kita belajar kemahiran sukan. Jom. Didik TV KPM. Tahukah anda? Proses fermentasi dibuktikan telah wujud sejak dari zaman Neolitik. Konsep fermentasi diguna pakai oleh pelbagai budaya di serata dunia untuk mengawet makanan serta meningkatkan rasa dan nilai nutrisi.
Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Rama. Baiklah cikgu, sebelum kita rehat tadi saya tak sempat nak makan, tapi cikgu dah tanya soalan. Soalan tersebut adalah apa yang akan berlaku sekiranya kita nak hasilkan tenaga tanpa oksigen. Betul ke cikgu soalan tersebut? Mungkin cikgu boleh ulang balik supaya kita boleh jawab. Ya, sebelum kita mengambil rehat sebentar tadi, saya sudah tanya kepada murid-murid sekalian. Kita sudah mengetahui apa itu respirasi aerob. Betul? Ya, okey. So saya sudah tanya satu soalan di mana apa yang akan berlaku jika organisma tidak mempunyai oksigen. Bagaimana mereka hendak respirasi? So Irsyad, boleh tak? Boleh fikir tak? Apa kamu jangka akan berlaku kepada organisma tu? Saya rasa lah kan, mungkin organisma ni dia akan ikhtiarkan sesuatu lah untuk dia terus hidup. Betul juga. Itu adalah cara untuk dia hidup. Kalau tiada oksigen, takkan dia nak terus mati. Kan? Macam mana itu boleh berlaku? Okey. So, kamu semua nak teroka dengan lebih lanjut tak tentang benda ni? Seronok kan tengok makanan-makanan. Saya tahu kalau pelajar lelaki, murid lelaki, memang cara untuk menarik minat mereka ialah dengan makanan. Termasuk Sean juga. Ya, termasuk saya. Seperti pepatah, kalau nak ke hati seorang lelaki itu melalui perutnya. Iaitu makanan lah. Okey, silakan cikgu. So, dia macam ni. Apabila suatu organisma itu mempunyai oksigen yang cukup, glukosa yang cukup, so dia akan menjalani respirasi aerob. Itu adalah yang biasa. Itu yang kita buat, yeast buat, bakteria buat apabila dia mempunyai zaman kegemilangan di mana oksigennya cukup, glukosanya cukup, semuanya segala-galanya cukup. Tetapi ada juga beberapa keadaan di mana situasi dia tidak menyebelahi dia. So bermaksud ada beberapa keadaan di mana dia terpaksa membuat respirasi tanpa oksigen. Tapi dia mencari jalan untuk hidup. Just kerana dia tidak mempunyai oksigen untuk seketika, dia tidak terus mati. Itu dia cara dia berespirasi tanpa oksigen atau tanpa oksigen atau keadaan yang sangat kurang oksigen. Itu yang kita panggil sebagai proses fermentasi. Sorry ya Sean, teacher nak ke sini sedikit. Ini yang kita nak teroka hari ini, iaitu fermentasi. So fermentasi adalah suatu respirasi di mana organisma akan berespirasi dalam keadaan yang sangat kurang oksigen. In English kita panggil dia limited atau dia tidak ada oksigen. So mereka betul lah seperti yang Irsyad bagi tahu tadi, dia akan mencari jalan untuk terus hidup. Alright. Okay, so far clear? Clear cikgu. Okay, so untuk slot kita sekarang, kita akan masuk kepada so ini dia, fermentasi ada dua jenis Sean. Murid-murid sekalian, boleh tak? Fermentasi kita ni ada dua jenis. Itu you kena faham. Kita ada dua jenis fermentasi yang berbeza. Tapi keadaannya sama, iaitu dia tidak menggunakan oksigen. Dalam keadaan yang sangat-sangat kurang oksigen. So kita ada fermentasi alkohol dengan fermentasi asid laktik. Okey, setakat ni okey murid-murid semua? Boleh kita continue ya? Boleh. Mantap je. Alright, okay. So untuk kita sekarang, kita akan start dengan fermentasi alkohol dulu. Apa tu fermentasi alkohol cikgu? Okey, untuk kita mengetahui secara lebih lanjut. Okey, pelajar-pelajar, murid-murid, semalam malam teacher dah bagi you satu assignment, sudah bagi you satu projek untuk buat, betul? Apakah tu? Apa yang teacher suruh buat? Haris, apa teacher suruh buat? Suruh buat buat yeast. Yeast dengan dough. Saya suruh mereka ada dua orang yang sebagai kawalan. Apa yang saya suruh mereka buat ialah yeast campur dengan air, campur dengan tepung, campur dengan gula dan biarkan semalaman. Tutup rapat-rapat, biarkan semalaman. Betul tak? Amsyar, betul tak? Okey. So siapa yang tidak membuat ada tepung, ada yeast, ada gula tetapi tiada air? Saya punya cikgu. Siapa tu saya? Irsyad dengan Saiful
Okey. So sekarang saya nak semua orang tunjukkan apakah hasil kamu sekarang. Okey, Irsyad punya, tak naik kerana tak ada air. Syaiful punya pun tak naik. Haris. Apa tu? Saya nampak ada you garis-gariskan tu. Apa tu? Ni ada line asal dan line selepas dia kembang. Okey. So nampak dia. Okey, Rais, apa yang berlaku kepada do kamu tu, Rais? Do dah rupa macam dah naik lah, cikgu. Do nampak macam dah naik dah. Memang betul lah, nampak tadi sudah naik sedikit, betul? Okey, Hisan. You punya pun naik ke? Do kamu pun naik ke? Baguslah. Okey, so semua pelajar yang menggunakan do, air dan gula, mereka mendapati do mereka tu naik. Macam mana tu, cikgu? So itu yang saya nak tanya. Okey, sekarang saya nak kamu buka you punya kontainer tu, buka bekas tu. Boleh tak tekan-tekan dia, rasa dia sikit. Alah, kesianlah Irsyad dengan Saiful termain dengan tepung je. Tepung je. Apa rasanya? Ehsan, apa rasanya? Rasa lembut je. Rasanya lembut. Lembut. Amsyah, you punya macam mana pula, Amsyah? Dia rasa suam-suam, cikgu. Dia rasa suam-suam pula. Okey. Lepas tu tolong cuba bau dia tengok. Teacher pakai mask tak boleh bau, you boleh bau. Bau dia macam mana pula? Haris? Bau manis. Haris, bau dia tu macam mana pula? Bau manis, cikgu. Bau manis. Itu kita boleh bau perkataan manis Rasa manis boleh. Dia rasa macam ada macam bau yang something different ya. Okey. Okey. So inilah dia fermentasi alkohol. Okey. So apa yang berlaku ialah dengar baik-baik ya murid-murid. Okey, so dengan apa yang projek yang kamu buat tu, kita akan belajar sekarang bahawa apabila yeast ini adalah sejenis kulat yang biasa digunakan untuk roti, kek, pelbagai. Kan? Okey. So apabila kita masukkan yeast dengan tepung dan campurkan dengan air dan gula, ini akan menyebabkan yeast itu terpaksa berrespirasi tanpa oksigen. Kerana kan sudah ada tepung tepung yang liat. Apa rasa kalau kita letak tepung di hidung kita, boleh bernafas tak, Sean? Cikgu, tak boleh, nanti termasuk pula tepung dalam hidung saya. Betul, samalah juga dengan yeast ini. So dia pun tidak boleh berrespirasi, dia tidak boleh bernafas. Jadi dia akan menjalankan respirasi fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol. Okey, tadi Sean ada bagi pelajar ada bagi tahu, Sean pun ada nampak kan, mereka bagi tahu teacher, ada yang kata teacher saya punya sudah naik jadi lembut, ada yang kata teacher rasa suam lah pula. Kan? Lepas tu dia kata ada juga yang berbau manis. Ini semua menunjukkan produk yang dihasilkan oleh fermentasi alkohol. Yeast ini. Okey, apabila kita berrespirasi secara aerob. Kan, Haris, apakah produk apabila organisma berrespirasi secara aerob dengan oksigen? Karbon dioksida, air dengan tenaga. Very good. Itu adalah yang kita akan dapat. Ya, betul. Ya, okey. Tapi apabila mereka berrespirasi secara fermentasi alkohol tu, produk dia tu akan berlainan. Apakah produk-produk tu, Ibu? Ya, glukosa itu akan diuraikan secara tidak lengkap. Kerana ikatan-ikatan di antara glukosa tu menyimpan tenaga, Sean. Dia ada tenaga di dalam ikatannya. So dia terpaksa menguraikannya secara tidak lengkap juga. Dalam English kita kata something is better than nothing. So dia akan uraikan juga supaya dia mendapat tenaga untuk terus hidup. Sekarang Sean faham tak kenapa kita punya roti, kita punya croissant, kita punya donat ni semua menjadi gebu apabila kita letakkan yeast? Dengan menggunakan yeast lah. Kalau tak ada yeast dia takkan gebu macam ni lah itu. Okey, itu sebabnya kita kena letak yeast dan kita kena biarkan dia untuk beberapa minit. Bukan minit lah, mungkin beberapa jam. Ada juga bahan bakery yang kita terpaksa simpan untuk semalaman. So itu semua
bergantung kepada kegebuan yang kita hendak. So apa yang menyebabkan dia naik seperti itu? Kan? Kenapa dia jadi gebu seperti itu? Adalah carbon dioksida, Sean. Okey, ada angkat tangan ya. Teacher. Saya punya pun ada yeast juga, tapi kenapa dia tak naik? Alah, itulah teacher lupa nak explain pula. Alah, sorry lah. Okey, Irsyad dengan Saiful lah. Teacher, saya memang sengaja suruh mereka tidak meletakkan air. Kan? So apabila yeast ini adalah kita panggil sebagai eksperimen kawalan. Apabila kita tidak meletakkan air dalam tepung itu, yeast itu akan beraspirasi secara normal. So dia tidak akan mendapat kandungan karbon dioksida itu tidak terperangkap antara tepung itu. Sebab kalau kita tambah air itu, tepung tu akan menjadi liat. Dia tak boleh bernafas. So itu sebabnya karbon dioksida seperti roti ni kan. Kita boleh nampak dia ada lubang-lubang di antaranya kan. Kalau perasan roti kat rumah. Cikgu boleh pegang sekejap lah? Ya. Kita bagi kamera untuk zoom in kepada mereka yang menonton di rumah tu. Mereka boleh nampak lah macam ada lubang-lubang kan? Ya. Kalau pelajar nak teroka bersama kita, roti semua orang ada kat rumah, betul. Boleh ambil, boleh tu. Kalau tak percaya apa teacher bagi tahulah kan. Kamu boleh ambil roti di rumah, kau boleh tengok betul lah cikgu ada lubang-lubang. So macam mana orang yang pembuat roti ni mendapatkan lubang-lubang ni supaya roti ni menjadi lembut dan gebu sebegini. Ini semua adalah kerana yeast membuat fermentasi alkohol. So tetapi Irsyad dengan Saiful, tepung mereka tu kita tidak campurkan air. So bermaksud yeast itu boleh beraspirasi secara biasa. Dia tidak menjalankan respirasi dia tidak menjalankan fermentasi alkohol. So karbon dioksida terbebas seperti biasa. Sebab itu tepungnya tidak naik walaupun ada semua bahan kecuali air. Sekarang faham Irsyad, Saiful? Janganlah sedih. Teacher bagi you buat dough tanpa yang tak naik kan. Tak apa, lepas ni kamu boleh tolong ibu kamu buat roti ya. Cikgu, saya sebenarnya nak tanya ya. Yang ni semua roti yang cikgu dah terangkan, donat pun bagaikan roti tapi dia bulatan ataupun dia macam bentuk donat lah. Dan sama juga di hadapan ni. Yang ni pula apa cikgu? Yang ini kita panggil sebagai pulut tapai. Okey, ini adalah suatu makanan tradisional. Makanan tradisi orang Melayu. Okey, tapai pulut. And masyarakat pribumi juga. Because Sabah Sarawak pun ada juga. Mereka menggunakan dia seperti menghasilkan. Tuak pun dihasilkan dengan cara yang sama. Sebab itu kita kata fermentasi ini adalah suatu proses yang sudah terlalu lama sehingga kita tidak boleh tahu bila dia start sebenarnya di dunia ni. So sebenarnya dia ini mereka menggunakan pulut dan mereka akan letakkan yeast. So then dia akan menjalani fermentasi alkohol. Kalau Sean nak hidu bau dia tu, tengok dia ada bau manis-manis sedikit. Dulu ego. Ya. Ini dia. Walaupun saya orang India pandai juga buat tapai ni. Cikgu buat sendiri ego? Iya. Oh ya ke? Lepas ni rasa rehat tapi dia kena beberapa hari lagi lah. Okey. Ini dia. Maknanya ia juga menggunakan proses fermentasi alkohol lah ego. Ya. Tapi yang ini akan mempunyai alkohol. Kerana satu daripada produk dia adalah alkohol. Itu yang memberi. Sean cuba hidu dia. Betul lah macam salah satu cikgu cakap tu, bau manis. Manis, memang, walaupun biasanya kita nak cuba dalam menggunakan lidah, tapi ini pun memang boleh rasa ataupun boleh bau kemanisannya. Ya, kemanisan tu diberi oleh alkohol, Sean. Itu sebabnya pelajar kita dough tu boleh rasa kan bau manis tu. Teacher tak naklah introduce sebagai alkohol. Manis. Okey ya, bau manis. Ada apa somebody nak tanya something ni? Siapa nak tanya? Cikgu. Ya. Kenapa keluar bau manis dari dough tu? Itu adalah disebabkan oleh alkohol. Yeast akan menghasilkan alkohol, Saiful. Alkohol ini adalah satu bahan byproduct. Kita panggil dia sebagai produk metabolisme dia. So dia pun akan ada dalam roti-roti, dalam dough ni juga. Tapi nak tahu tak mana dia hilang? Kau risau ke? Mana dia pergi tu? Kau risau ke? Boleh makan ke ni? Ada alkohol Kalau ni. makan bahaya. Takut tak boleh makan cikgu. Takut tak boleh makan. Rais, janganlah bimbang Rais. Amsyah, janganlah bimbang.
Okey, dia macam ni. Sebenarnya betul juga. Tengok pelajar kita ni, mereka fikir jauh. Apabila kita kata tentang alkohol, mereka rasa, alamak, ada alkohol, bolehkah kita makan? Kan? Jangan bimbang. Because roti, kek ini semua, bukankah dia dibakar? Dibakar tak? Betul. Kita letak dalam Ya. tempat pembakaran tu. Apabila alkohol ni, dia ni satu bahan yang cepat meruap. Sebab itu kita boleh dapat bau dia. Sebab itu alkohol digunakan dalam kita punya minyak wangi dan sebagainya. Alright. So apabila kita dah roti ni sudah sedia, memang betul teacher tahu yang dia ada alkohol. Ya, memang teacher akui ada alkohol. Tapi apabila teacher masuk ini dalam oven. Dalam oven. So kita akan menggunakan suhu yang tinggi untuk untuk membakarnya, betul? So alkohol itu akan hilang, karbon dioksida pun akan hilang, tinggallah lubang-lubang kesan karbon dioksida yang terperangkap di tepung itu. Itu yang menyebabkan dia menjadi gebu, lembut. Dan saya pun ada perasaan ada roti yang di antaranya je liang-liang karbon dioksida itu pun ada yang besar-besar kan Ibu? Ya. Besarnya macam mungkin, yang ini memang dia bermaksud dia telah difermentasi untuk jangka masa yang sangat lama. Nanti kita share ya. Okey, boleh je Ibu. Cikgu dah potong suara Ibu. Tapi untuk fermentasi ni ada banyak jenis kan Ibu? Ya. Selain Ada dia bukan nak kata alkohol, banyak, dia ada satu lagi, fermentasi asid laktik. Okey, baiklah, sebelum kita meneruskan dengan lebih mendalam lagi, apa itu fermentasi asid laktik ya Ibu? Ya. Apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. KPM. Tahukah anda? Fermentasi alkohol yeast akan menghasilkan aroma yang sedap dan manis disebabkan proses biokimia yang berlaku. Lebih lama adunan disimpan, lebih banyak produk aromatik yang dibebaskan oleh yeast. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven and also the teacher in Sari, Cikgu Rama. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita berehat tadi kita dah belajar tentang fermentasi alkohol dan cikgu ada sebutkan lagi satu fermentasi iaitu asid laktik. Apa tu cikgu? Okey. So, kita dah belajar tentang sejenis fermentasi. Okey, fermentasi sebelum tu sekali lagi teacher ingin mengulang bahawa fermentasi adalah respirasi yang berlaku di mana organisma terpaksa berespirasi tanpa oksigen atau dalam keadaan yang sangat-sangat kurang oksigen. Okey cikgu. Okey. So kita telah slot yang sebelum ini kita telah meneroka tentang fermentasi alkohol. Okey cikgu. Okey. So yang ini pula adalah fermentasi yang kedua iaitu fermentasi asid laktik yang tidak kurang hebatnya Sean dan murid-murid sekalian. Amsha, you okey? Saiful, Irsyad, Ehsan. Okey, semua okey ya? Okey, sudah bersedia belajar tentang fermentasi asid laktik? Dah. Ya? Ada tak apa-apa soalan tentang fermentasi alkohol sebelum kita masuk kepada fermentasi asid laktik? Cikgu, saya ada satu soalan. Ya, okey, bagus Irsyad. Kenapa bila kita lalu dekat bakery tu, kita bau yang macam bau sedap? Bagus soalannya. Ya, Irsyad. Betul lah. Itu disebabkan oleh alkohol. Kerana bahan bakery seperti yang teacher tadi pun ada bagi tahu juga, tapi mungkin tidak tekankan sangat. Tapi thank you. Terima kasih Irsyad untuk soalan yang sangat hebat ini. Because yang ini semua berlaku dalam hidup kita hari-hari. Sebab itu pelajar boleh kaitkan. And mereka boleh tanya soalan. Betul. Apabila kita lalu pada bakery, kita boleh rasa bau dia, aroma dia yang sangat-sangat sedap. Sangat kan? Especially kalau waktu pagi dan kita lapar kan. Ini disebabkan aroma yang manis dan sedap tu disebabkan oleh alkohol, Irsyad.
Disebabkan oleh alkohol. Kerana setiap roti ni mereka mempunyai tahap diberi tahap fermentasi yang berbeza. Apabila mereka diberi tahap fermentasi, ada yang disimpan sehari, ada yang disimpan 2 jam saja. So alkohol yang mereka bebaskan berserta dengan beberapa bahan kimia lain memberi suatu aroma yang sangat manis apabila mereka dibakar. Kan teacher dah bagi tahu alkohol meruap kan? Apabila kita masuk dia di dalam oven dan kita membakarnya, aroma yang sangat sedap ini akan dibebaskan. Sebab itu semua bakery ni dia selalu diletak di kawasan yang terbuka supaya untuk menarik pelanggan. Itu adalah satu taktik perniagaan. Yalah, saya lah masukkan mangsa dah, tapi saya punya akan masuk ke kedai tersebut lah. Ya. Okey. So ada apa-apa soalan lagi tak sebelum kita beralih kepada fermentasi asid laktik? Tiada ya? Okey, murid-murid kita boleh fermentasi jenis kedua. Okey, fermentasi jenis kedua kita panggil sebagai fermentasi asid laktik. So walaupun ini pun menggunakan keadaan yang tanpa oksigen dan keadaan yang sangat-sangat kurang oksigen, tetapi hasilnya pula lain, Sean. Itu yang kita gunakan dalam kehidupan seharian. Ini yang kita praktikkan, ini yang kita guna pakai untuk kehidupan, untuk menghasilkan produk makanan yang lebih baik. Okey. So, cikgu, yang saya nampak di atas meja macam ada pembahagian di antara dua. So yang tadi ni adalah untuk fermentasi alkohol. Yang ini pula untuk fermentasi asid laktik. Baik. Fermentasi asid laktik. Okey. So kerana kita kena jarakkan, boleh tak Sean ambil yang pertama, botol yang pertama tu? Ya. Okey, yang ini. Sean boleh identify tak apa ni? Ini macam ada buah-buahan, sayur dekat dalam. Saya pun tak pasti sangat. Haris, nampak tak? Haris rasa ni apa, Haris? Apple cider ke, cikgu? Apple cider tu depan. Kau ni asyik tengok apple tu saja. Kan yang Abang Sean pegang ni. Mungkin mereka nampak ni sekarang. Saiful? Yogurt cikgu. Yogurt berwarna merah ke? Bukan. 7-Eleven kamu yogurt berwarna merah? Tak ada. Okey, yang ini sebenarnya adalah kimchi. 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 Alright. So kimchi ni pun menggunakan proses fermentasi juga. Ya ke? Kan tadi kita kata proses fermentasi ni digunakan oleh pelbagai budaya di seluruh dunia. So sebab itu teacher membawa bahan makanan yang bukan saja di negara kita, bawa juga makanan yang ada di seluruh dunia juga. So yang ini adalah kimchi. Kita boleh buat di rumah, tetapi saya rasa orang Malaysia tak biasa kot dengan kimchi ni. So kimchi ni pun menggunakan proses fermentasi. Okey, so apa yang teacher nak tekankan di sini ialah yang ini tidak mempunyai alkohol. Tak ada. Dia ini tidak mempunyai alkohol. So bakteria baik, kita panggil dia dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia sebagai natural bacteria atau bakteria semula jadi. So bakteria semula jadi di dalam kobis, dalam carrot, semua ini ada bakteria dia sendiri. So dia apabila kita simpan, kita letakkan bahan pengawet macam garam dan sebagainya, dia akan menghasilkan, dia akan membuat fermentasi juga. Kenapa tak perlukan ada yeast lah? Tak. Kenapa teacher tutup dia dalam botol tu? Supaya untuk mengurangkan oksigen masuk. Tadi terbuka sikit. Tak apa. So kita sebenarnya nak paksa dia membuat respirasi dia, kita nak paksa dia membuat fermentasi asid laktik. So apabila kita letak dia dalam keadaan yang tanpa oksigen dengan pengawet-pengawetnya, bakteria tu terpaksa menjalankan fermentasi asid laktik. So itulah kita boleh hasilkan kimchi. So lepas tu boleh tak ambil yang bekas yang putih tu? Yang ni? Ya. Yang ini adalah yogurt yang teacher buat sendiri. Cikgu buat sendiri? Ya. Teacher buat sendiri. Senang saja. Kita masukkan susu, kita buat susu, kita masukkan sedikit limau, kita biarkan semalaman di luar, dia akan membuat fermentasi asid laktik. Fermentasi asid laktik di mana asid laktik akan dihasilkan. Sean boleh nampak tak ada cecair yang seperti
Dia ada macam cecair di atas. Ingatkan yang ni murid-murid tak fufa, tapi ni bukan ni. Nampak tak? Okey. Nampak tak? Dia ada macam cecair di atas tu. Yang ini nampak. Ya, itu sebenarnya yang ini kalau yogurt yang baru, dia tidak mempunyai asid laktik yang banyak. Yang ini teacher memang sengaja simpan untuk 5 hari supaya untuk nampak asid laktiknya. So ini menunjukkan bahawa fermentasi bakteria Bacillus di dalam susu itu akan menghasilkan asid laktik. So Sean suka makan yogurt tak? Suka Ego, suka. So apa rasa yogurt tu? Yogurt dia rasa macam, nak sebut macam mana, dia macam apa? Saya pun nak terangkan pun susah. Dia rasa macam yogurt, cikgu. Amsyah, apa rasa yogurt ni Amsyah? Yogurt dia rasa macam masam-masam. Betul. Macam masam-masam. Itulah dia punya ni. Okey. So mungkin Sean sudah lupa lah kot. Tak apa. Kita ada satu aktiviti di mana kita boleh tu. Okey. So ini adalah fermentasi asid laktik ya. Okey. So teacher kita nak buat satu aktiviti boleh tak? Pelajar-pelajar? Boleh. Okey. So tapi ada pelajar yang tidak suka susu culture. Okey. Susu kultur dia orang tak suka. So siapa yang tidak ada susu tak nak mengambil bahagian, tak apa, itu ialah personal preferences lah ya. Okey, Sean boleh tak ambil susu kultur di depan tu dengan straw untuk untuk teacher. Sean nak warna apa? Saya pun tak tahu. Saya ambil warna putih lah cikgu. Boleh. Saya letak cikgu punya di sini. Bagi saya satu straw, Sean. Okey, di sini tak apa, saya ambil. Alright. Okey, pelajar semua siapa yang hendak turut serta aktiviti ni? Siapa ada susu culture? Saya. Okey. So lain semua tak ada ya? Tak ada je. Alah, tak ada. Okey, tak apa. Dia seorang saja suka kot. Okey, jom kita minum. Okey. Kita minum. Sorry ya. Okey. Jarak sikit ya. Okey, saya minum belakang ni. Okey. Apa rasanya Sean? Because Sean sudah lapar sangat. So teacher bagi dia makanan sedikit. Dia rasa macam masam sikit, tapi dia macam manis juga. Masam manis. Manis disebabkan oleh gula. Ya, okey. Saiful ada susu culture, betul? Ada. Boleh habiskan, tak ada masalah. Boleh habiskan. Saiful ada minum kan? Apa rasanya Saiful? Rasa dia macam masam-masam, tambah dengan manis, jadi lemak-lemak sikit. So lemak-lemak tu disebabkan oleh susu. Rasa masam tu pula disebabkan oleh fermentasi asid laktik. Asid laktik itulah yang menyebabkan dia memberi suatu rasa yang masam kepada susu culture kita. Okey? So mesti ramai yang fikir semacam Rais, macam fikir termenung, mesti berfikir dengan mendalam ni. Ada apa-apa nak tanya ke Rais? Tak ada cikgu. Tak ada? Ehsan? Saya memang pay attention. Pay attention. Pelajar straight A saya ni. Baik. Okey. So itu dia. So satu daripada produk daripada asid laktik, fermentasi asid laktik adalah asid. Itu yang menyebabkan makanan-makanan ni semua boleh kita boleh simpan dia untuk jangka masa yang lama. Cikgu, yang ni pula ini apa ya, Cikgu? Yang itu adalah tempe. Tempe juga dihasilkan menggunakan fermentasi dia asid menggunakan fermentasi asid laktik. Soya, susu soya dengan kacang soya. So dia akan dibiarkan untuk satu jangka masa, so dia akan menjadi pepejal. Okey, So dia ni mengandungi kandungan nutrisi yang sangat-sangat tinggi. Ya, cikgu. Tapi yang ni nak kena tambah apa-apa ke? Nak tambah gula ke, garam ke apa-apa? Dia bergantung kepada apa jenis masakan yang kita nak buat. Kita hanya boleh goreng dan makan atau nak masak. Depends apa resepi kita. Okey. Alright. Okey. So Sean dengan murid-murid semua tahu tak? Kita juga ada menghasilkan asid laktik. Kita pun ada? Jangan terkejut. Kat mana teacher? Kat mana teacher? Dia nak tahu dia mana kita menghasilkan susu culture. Okey, sekarang. Okey, so untuk ni teacher perlukan kamu berlari setempat. Okey, Sean, teacher dah bagi susu culture untuk you. Selesai minum. Okey, tak nak pingsan kan? Boleh tak semua pelajar lari setempat untuk 30 saat?
untuk teacher. Okey. Teacher tak lari lah because dah pakai cantik-cantik kan. Okey. Lain kali pun saya akan pakai. Cikgu, saya ke depan Ego. Ya. Okey, saya gerak ke depan. 30 saat boleh tak, boys? 30 saat. Okay, Boleh je, boleh. Pakai jaket pun boleh. Ya, boleh. 30 saat. Jom kita berlari. So murid-murid di rumah pun boleh cuba juga. Teroka bersama kita. Okey. Adakah anda bersedia? Semua bersedia? Okey, kita mulakan. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
11, 12, 13, 14, 15, Okey, cikgu. 16, 17. Saya rasa kita akan panjangkan sikit. Kita tak buat 30 saat. Kita buat lama sikit. Kita akan berehat seketika. Dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Tahukah anda? Atlet menghasilkan banyak asid laktik semasa melakukan aktiviti lasak. Walau bagaimanapun, kepadatan mitokondria yang tinggi di otot menyebabkan mereka lebih efisien membakarnya secara biokimia, sekaligus menyebabkan mereka kurang letih dan lengang. Cikgu nak lari berapa lama lagi, cikgu? Cukuplah tu, Sean. Cukuplah tu. Mari nasib di baik, sini. cikgu. Saya dah penat dah, cikgu. Ya, Sebenarnya okey. cikgu minta saya lari tu untuk apa, cikgu? Okey. Apa rasa kaki Sean sekarang? Cikgu rasa lengur, cikgu. Rasa lengur. Ya. Okey, how about Haris? Apa rasa kaki kamu selepas 30 saat berlari tu? Rasa penat, cikgu. Rasa penat. Kaki rasa lengur tak, Amsyah? Dia rasa lenguh, cikgu. Irsyad, bagaimana pula dengan kamu? Masih tercungap-cungap lagi? Dengan semua orang. Saya Ya. pun juga. Inilah buktinya bahawa kita sebenarnya boleh membuat fermentasi asid laktik di mana apabila otot kita tidak mendapat oksigen yang secukupnya apabila kita membuat aktiviti cergas, dia akan membuat fermentasi asid laktik. Supaya kita masih dapat menjalankan aktiviti tersebut. Ya. So itu kita panggil sebagai hutang oksigen. So apa yang akan berlaku ialah dia akan menghasilkan asid laktik yang menyebabkan kaki kita lengur. Ada kala boleh rasa kram juga kalau kita tidak membuat kita warm up. Panaskan badan, panaskan badan secara betul. Macam tadi saya tak panaskan badan, cikgu. Ya, ini semua adalah disebabkan oleh asid laktik. Okey, faham semua? Murid-murid, okey? Faham, teacher. Okey. So, kita akan masuk. Ya. Okey, Rais. Nak tanya, kenapa hasil lain-lain? Kenapa kaki kita tak hasilkan alkohol dengan karbon dioksida? Ya, itu dia. Sebenarnya itu satu soalan yang sangat bagus. Okey, dia macam ni. Setiap organisma respirasi aerobnya adalah universal. Tak kira yeast, tak kira bakteria, tak kira kita. Apabila kita mempunyai oksigen yang cukup, kita akan membuat respirasi secara biasa. Tetapi dia bergantung kepada organisma bagaimana dia hendak terus hidup. So dia punya respirasi fermentasi tanpa oksigen ini adalah berbeza-beza. So mungkin kita punya otot ini tidak mempunyai tolerasi yang tinggi terhadap alkohol. Sebab itu kita membuat fermentasi asid laktik. So itu sebabnya mungkin because kalau alkohol tu tinggi di dalam badan organisma seperti kita, mungkin kita akan alkohol you tahu dia akan menyebabkan ada proses biokimia yang tidak boleh berlaku. Itu sebabnya kita perlukan asid laktik di mana apabila oksigen sudah cukup, sudah berhenti kita sudah relax sekejap, so dia asid laktik ini akan dioksidakan balik untuk mendapatkan tenaga. Ya, sebab sekarang pun saya rasa dah okey dah, saya boleh lari lagi, Itu sebabnya kita tidak akan bernafas bercungap-cungap untuk jangka masa yang lama. Kerana dia akan dibayar balik. Okey? Alright, okey. So semua faham? Boleh tak kita pergi kepada slot seterusnya? Kita akan tengok. Kita sudah Ya. Cikgu. Kenapa kalau kita lari dari tu kita tercungap-cungap? Kerana kita hendak membayar balik hutang oksigen, Saiful.
tadi sel-sel kita semua berrespirasi tanpa oksigen. So dia seperti dia berhutang oksigen. So apabila kita bernafas, bercungap-cungap nafas dengan cepat, bermaksud kita sekarang sedang membayar. Itu sebabnya kita panggil dia hutang, debt. Kalau hutang kena bayar balik. So kita mengambil nafas yang lebih untuk menarik lagi banyak oksigen. Untuk menarik banyak oksigen supaya kita boleh membayar hutang ini. Okey, so kita sudah sampai kepada penghujungnya di mana kita hendak tengok apakah perbezaan antara fermentasi fermentasi alkohol dengan fermentasi asid laktik, Okey, cikgu. Okey, so ini dia perbezaannya. So persamaan dia ialah kedua-dua proses melibatkan penguraian glukosa yang tidak lengkap dalam keadaan oksigen yang terhad atau tanpa oksigen. Okey, so di mana fermentasi alkohol menghasilkan alkohol, karbon dioksida dan tenaga. Fermentasi asid laktik pula menghasilkan asid laktik dan tenaga. Produknya amat berbeza. Murid-murid, faham tak? Nak tanya apa-apa tak? Bagaimana? Hari ini semua boleh belajar dengan betul Okey, Amsyah ada soalan. Irsyad. Maksudnya kalau makin lama kita lari tu makin banyaklah asid laktik yang akan dihasilkan. Ya, Irsyad. Kalau kita baru, kita bukan atlet. Kita tidak mempunyai toleransi asid yang sangat tinggi. So kita cepat letih. Bagaimana atlet yang mereka membuat latihan yang sangat berterusan dan so on. Setiap hari dan juga sangat kerap lah. Mereka mempunyai toleransi asid yang sangat tinggi. Itu mereka dapat sembuh balik ataupun dapat melakukan aktiviti dengan lebih cepat ataupun dapat sembuh dengan cepat berbanding dengan kita yang bukan atlet lah. Kita yang tidak mempunyai kita yang tiba-tiba buat macam Sean buat 30 saat ini kan. So kalau atlet, kalau nampak mereka kalau buat 30 saat ni untuk mereka tak ada apa. Tak ada apa. Tak panas badan pun, dia relax je kan. Alright. Okay, so ada apa-apa pertanyaan tentang perbezaan fermentasi asid laktik dengan fermentasi alkohol tak? Murid-murid semua clear? Okey. So setiap kali teacher tinggalkan kelas mesti ada homework, betul? Betul. Kali ni homework teacher ni berlainan sedikit. Teacher hendak kamu membuat PBL, Project Based Learning. Tadi you sudah nampak berbagai produk makanan di atas meja. Sean boleh cuba di rumah. Okey, so saya perlu kamu sediakan apabila teacher balik ke sekolah nanti satu kertas cadangan, satu produk makanan yang inovatif. Itu dia, teacher bulatkan perkataan inovatif dan proses fermentasi. Itu yang teacher nak. Teacher nak satu bahan produk yang sangat berbeza, yang tidak pernah lain daripada yang lain. Supaya kita nak pasarkan produk kamu ke sekolah. Di antara pelajar kita semua. So apabila kita nak menghasilkan satu produk yang berbeza, mesti sambutan dia tinggi, betul? Ya, betul. So ini dialah kita hendak dalam kertas cadangan kamu perlu ada pengenalan kepada projek termasuk objektif. Saya tak nampak sorry. Okey, pengenalan kepada projek termasuk objektif, kos pelaksanaan, pelan penghasilan dan pemasaran produk dan hasil yang diharapkan. Itu sahaja. Okey, so inilah kertas cadangan yang teacher hendak. Okey, murid-murid ada apa-apa nak tanya lagi tak? Asing sudah faham, cikgu. Dah faham. Baguslah. Lengkap juga. Bagus cikgu explain. Cikgu, saya ada soalan cikgu. Ini biasanya yang project based learning ni biasanya akan ambil berapa lama untuk menghasilkan ataupun untuk menghabiskan projek ni? Okey, dia sebenarnya selalunya projek itu bergantung kepada jenis projek. Seperti mungkin kalau dia menggunakan produk seperti fermentasi, contohnya macam cuka apple tu. Cuka apple yang itu dalam bahasa Inggeris kita panggil apple cider. Dia kena dibuat selama 3-4 bulan, Sean. Lama. Tapi kalau dia memilih fermentasi alkohol, tapi dia membuat satu roti inovatif yang sangat berbeza. Cikgu, saya ada idea. Kita buat roti dalam roti dalam roti. Menggunakan 3 jenis roti yang berbeza. Satu produk makanan yang sangat inovatif.
atau you nak masukkan roti dengan kek ke kek dengan donat ke donat dalam pulut, buatlah secara inovatif, baru kita akan dapat sambutan. Betul, mengikut kreativiti anda. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita sampai ke penghujung penerbangan kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan singkat atau rumusan yang ringkas berkenaan dengan penerbangan kita, cikgu. Ya, okey. Penerokan kita kali ini adalah tentang fermentasi. Fermentasi adalah respirasi organisma dalam keadaan tanpa oksigen atau dalam keadaan oksigen yang sangat-sangat kurang. Ya, and fermentasi dia ada dua jenis, iaitu fermentasi alkohol, semua produk di bahagian ini, dan fermentasi asid laktik, semua produk di bahagian di sana. And mereka punya hasil itu adalah berbeza-beza. Fermentasi alkohol akan menghasilkan alkohol, karbon dioksida dan tenaga, manakala fermentasi asid laktik pula akan menghasilkan asid laktik sahaja dan tenaga. Itu sahaja. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada cikgu Rama dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian, kawan-kawan saya semuanya. Irsyad, Amsyah, Haris, Ihsan, Rais dan Saiful. Terima kasih bersama kita. Dan juga kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sentiasa menonton Teroka Didik TV KPM setiap hari Isnin hingga hari Jumaat sampai hari Ahad. Pukul 10 hingga 12 tengah hari. Dan selepas ini kita ada lagi satu episod bersama dengan saya. Kalau anda nak tahu apa itu, pastikan anda tonton sehingga episod yang seterusnya, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye! KPM